Yang lain mana? Masih lagi beraya? Itulah sir, diam je. Selamat Hari Raya sir. Sama Raya. Cuma mesti dalam grup apa ni? Grup apa ni? Grup Telegram. Empat, lima, enam, tujuh, lapan. Lagi seorang. Right, Assalamualaikum semua. Lama tak jumpa, silalah buka kamera. Waalaikumsalam warahmatullahi. Buka lah kamera. Saya nak tengok student-student saya ni. Manalah tahu lepas-lepas raya ni makin lama makin membesar kan. Boleh buka kamera tak? Semua senyap. Ada ke tak ada ni? Boleh buka kamera? Oi, internet down. Hello, dengar ke? Dengar. Oh tu, sangkut. Yes, betul, sangkut. Sekejap
Okay, sorry. Hari ni internet college memang ada problem sikit. So maybe akan sangkut lah. Alright, okay. Okay, sir. tak apa. Okay. Just untuk recap balik sebelum kita continue kita punya ni. Kalau tak dengar, just inform saya. Saya risau kot line terputus-putus kan. Just inform Okay, just to recap balik. Kalau ikutkan the last yang kita buat hari tu adalah kita punya text 3D tracking, betul? Bukan text 3D tracking. Kita ada text tracking yang di mana ada footage jet ski yang kita follow tu, and then ada satu lagi tu adalah tracking yang kita ada 3 dimensional tu lah, yang saya bagi awak ada table yang kita buat kita punya 3D, kita punya text atas kita punya movement, camera movement, betul? Betul, sir. Alright, Betul, sir. Okay, supposedly after that yang kita punya tu saya ada bagi you assignment untuk you guys buat berkaitan dengan hari raya punya promotion, betul? Betul. Okay, right, okay. Supposedly patutnya semua dah submit lah. Sebab kalau ikutkan dia 2 minggu je dia punya duration dia. Maksudnya by this week semua orang dah submit. Okay, so the next in kita punya ni adalah kita nak tengok dekat dalam kita punya satu bahagian, iaitu dikenali sebagai masking. Hari tu saya dah ajar 3D pun saya dah apa tu, kita punya apa ni, yang advanced framing basic animation tu pun saya dah ajar. Alright, okay. Okay, should be okay. And then now kita nak tengok in terms of kita punya green screen dengan color keying. Okay, compositing, nesting. Okay, yang lain tu semua. Okay, kita tengok satu lagi adalah kita punya green screen lah. Okay, green screen tu adalah di mana kita akan menggunakan konsep green screen. Okay, siapa yang masuk dalam saya punya kelas video post production, okay, dalam kelas video production memang saya ada ajar berkaitan dengan green screen, okay, yang di mana kita boleh menggunakan konsep green screen untuk kita key out belakang kita, ataupun because of the teknologi sekarang ni baru yang memang dah ada, yang orang kata tak perlu kita nak key. Macam for example yang saya sekarang ni, saya tak pakai green screen pun, memang belakang saya blank screen. So benda tu dah boleh key, itu adalah menjadi satu kelebihan lah, okay. Tapi because of kita punya green screen tu is much more better compare dengan yang kita punya the last time tu. Okay, tapi tak apa. On Friday saya akan provide you a footage of a green screen. Saya rasa siapa yang ambil kelas saya semester lepas pun, video production pun, saya ada ajar you guys green screen juga, betul? Ada kan? Betul. Okay, saya ada green screen. Tapi tak apa. Since ada yang dah ambil, ada yang belum ambil, tapi tak apa. On Friday nanti kita akan go through green screen tu. Saya akan provide you a footage of a green screen, okay, sample footage, and then kita akan tengok apa yang kita boleh buat lah tentang kita punya footage. Cuma dekat situ kalau tak silap saya akan lebih detail lah sikit lah tentang green screen kita, macam mana benda tu boleh provide, okay. Maksudnya what kind of color green yang kita akan guna, apa effects dia dan sebagainya lah. Hari ni kita nak tengok secara basically kita nak discuss
apa yang you guys faham tentang green screen dan macam mana green screen tu boleh orang kata apa, bagi a sample dan juga a good combination dalam kita punya motion graphic. Okay, sebenarnya dalam motion graphic ni kita boleh assume sebenarnya tak menggunakan green screen pun tak apa. Tapi why kita kena menggunakan green screen, itu ada dia punya reason dia lah. Alright, okay. So saya tahu early in this week semua orang masih lagi berada dalam apa ni, mood raya. Mood raya. Okay, so mood raya juga, tapi kita kelas online, so tak boleh buat apa lah. So kita kena continue jugalah. Alright, okay. So now let's discuss. Saya tahu ada yang student dah pernah belajar dengan saya green screen kelas video post production. Just recap balik lah. Okay, so apa yang you guys faham tentang green screen? Okay, now we gonna talk about green screen. What you guys understand about green screen before kita nak gunakan green screen ni as a part of kita punya workflow dalam penghasilan kita punya video dan juga motion graphic. Anyone? Apa tadi sir? Tanya ni maksud green screen. Apa yang you guys boleh huraikan tentang green screen? What you guys boleh describe ataupun boleh terangkan tentang green screen ni? Green screen ni dia menggantikan background video dengan digital ataupun visual background menggunakan teknik key in warna. Okay, alright. Okay, selain daripada tu lain? Untuk mengubah latar belakang video. Untuk mengubah latar belakang video. Okay, alright. Okay, Tambah efek. tambah efek. Lagi? Untuk mengurangkan kos. Mengurangkan kos. Alright, correct. Betul, mengurangkan kos. Okay, lagi selain daripada tu? Apa yang you guys rasa dengan menggunakan green screen ni boleh apa ni, macam ni, sorry. Apa yang you guys expect whenever bila kita menggunakan green screen dalam kita punya production? Apa yang dia boleh hasilkan? What is the output? Apa yang you guys rasa okay? Boleh menambah After Effect. Boleh menambah After Effects. Okay. Boleh menambah After Effects. Alright. Okay, lain selain tu? You guys tengok movie kan? Tengok movie kan? Semua orang tengok Boleh movie kan? pergi angkasa sir. Angkasa. Apa dia? Kita boleh macam kalau tak guna green screen tak boleh pergi angkasa. Yang ni boleh pergi angkasa. Okay. Filem yang kan. Okay, maksudnya kalau menggunakan green screen kita boleh pergi angkasa. Kalau tak menggunakan green screen kita tak boleh pergi angkasa. Betul? Betul. Right, okay. Lagi. Saya nak tengok you guys punya imaginasi, creativity you. What you guys think? You guys saya tahu semua orang tahu green screen tu apa. Tapi saya nak tahu macam mana you guys nak fully utilize green screen tu. Apa yang you guys boleh buat dengan green screen selain menukar background lah, apa benda-benda tu. Saya nak tengok apa you guys punya imaginasi you guys. Apa you guys boleh fikir. Saya nak tahu tu dulu. Anyone? Mungkin di takat itu je imajinasi kami kot. Di takat itu saja. Alright, okay. Apa yang you guys cakap tadi adalah betul. Itu adalah the basic common sense of using green screen.
you guys gonna change the background, you guys gonna put more effects, and then you guys apa tadi ada orang bagi tahu, okay, you guys can change the places. Instead of that, we can really go to outer space. Now we can basically freely go to outer space, and the rest that to cut costs and everything, so on lah, right? Okay, so benda tu adalah the most common yang kita tahu dalam penghasilan dan penggunaan green screen. Okay, tapi sebenarnya dalam penggunaan green screen ni, dia adalah lebih daripada apa yang kita imagine. Alright, okay, maybe you guys tak berapa selalu guna, for the time being lah, you guys tak berapa guna. Maybe you guys tak nampak the realityness of using green screen tu dalam kita punya daily life ataupun kita punya workflow. Right, okay. One of the ini orang panggil style lama lah, style lama. Okay, one of the comments yang normally orang selalu guna tapi orang jarang pakai sekarang ni adalah whenever kita nak create a duplication of human. Okay, so katalah for example, you nak buat shot yang di mana kita ada kembar, tapi in reality sebenarnya orang tu tak ada kembar pun. Alright, okay, so kita boleh menggunakan konsep green screen. Alright, okay, so you key that particular person and then you put the same particular person on the left hand side ataupun on the right hand side. Okay, so you guys dapat dua orang yang sama bercakap dalam satu scene yang sama. So jadi orang kisah, actually ni diorang ni memang betul-betul kembar ke tak betul kembar. So kita boleh create that situation yang ramai orang tak pakai. Ramai orang dah jarang guna konsep tu. Okay, kenapa maybe orang jarang guna konsep tu? Because of bila kita menggunakan konsep, sebenarnya masih lagi boleh pakai, tapi kenapa kita tak pakai? Instead, kalau perasan kebanyakan orang lebih prefer kalau kita nak buat kembar tu kita akan pakaikan latex. Latex tu macam kita panggil plastik lah ataupun getah yang kita duplicate muka orang tu, kita buat mold, lepas tu kita pakaikan sarung dan dia akan jadi a second person dalam the reality world lah. Okay, so kenapa orang tak gunakan tu? So, bila kita menggunakan kamera yang dulu orang menggunakan kamera, dia hanya boleh buat a static punya shot sahaja untuk make sure yang orang tu kita boleh key, kita masuk ke sini. Katalah for example ada satu scene tu orang ni tengah duduk kat sini, okay, dekat belah sini ada orang tu tengah duduk kat sini, the first person, and then kita ambil orang ni, kita keykan dia, kita letak in this side. So dia ada dua orang yang sama. So assuming orang ni tengah bercakap dan orang ni tengah bercakap. So dia kamera dia step macam ni lah, dia tak boleh bergerak. Okay, itu the problem lah, orang tak nampak the cinematography dekat dalam kita punya penghasilan green screen macam tu. Tapi you guys boleh buat sebenarnya. Okay, dalam penghasilan green screen ni juga kita boleh menghasilkan duplication orang lah. Duplication orang tu cuma you guys kena fikir secara advance macam mana kita nak play around dengan kamera. Sebenarnya boleh je kita nak buat green screen tu dan kita play dengan kamera trick. Okay, one of the common sense yang selalu orang buat adalah the front shot tu orang menggunakan static camera as a dua person untuk bercakap. Okay, and then whenever kita buat yang over the shoulder, tahu kan over the shoulder? Tahu sir. Okay, whenever kita buat the over the shoulder, dia actually dia ambil another person yang bukan kembar, dia pakaikan baju yang kembar dia akan pakai, and then dia just ambil half je. Tapi rambut semua kena sama lah basically kan. So dia akan shot. So apa kita shot belakang, kita tak nampak dia the face. Actually dia macam itu. So kita back. So nampak dia punya tu macam tu. Okay, so itu function dia kalau kita nak buat one of the example kita boleh buat green screen. Dan ramai orang tak pernah, bukan tak pernah, saya dulu saya masa dulu saya memang secara logik bila saya tengok filem-filem dan juga drama-drama banyak mengut, macam mana orang ni jadi kembar, macam mana orang ni jadi kembar. Lepas tu bila dah belajar dia punya camera trick dan juga green screen guna, macam ni kita boleh buat tu. Tapi ramai orang tak menggunakan konsep tu. Ramai orang macam kata apa, tak nak menggunakan that kind of punya formula. Sedangkan formula tu adalah lebih senang. Kenapa? You dah ada dua karakter yang sama, dua karakter yang berbeza, tapi you ada orang yang sama, you pakai orang yang sama. So you dah jimat kos kat situ. So orang tu hanya berlakon untuk dua orang. You dah jimat kos itu. You tak payah ada 2-3 orang pelakon.
Dekat situ you guys dah boleh buat dua situation macam mana. Okay, maybe for example you guys ada satu skrip yang kembar, kata for example Along dengan Angah tengah bercakap tapi Along pakai baju lain, Angah baju lain. So you ambil kamera, you pacak kamera kat sini, and then you shoot dia. Shoot Along dulu, Along cakap dengan dialog dia. Lepas tu you ambil lagi second shot, you ambil Angah. Lepas tu you green screen kan dia orang. Alright, okay. Itu one of the sample yang memang ramai orang tak pernah guna. Itu bila datang jumpa dengan saya, so kita orang tak cukup pelakon lah, kita orang inilah, kita orang itulah dan sebagainya. Sebenarnya lebih banyak option yang kita boleh menggunakan dalam kita penggunaan green screen lah. Okay. And then satu lagi adalah one of the most important ataupun the most usage of green screen ni, selain kita tukarkan background ni, adalah sebenarnya untuk kita memudahkan kita punya shots, okay, dan juga kita punya applying effects lah, seperti Wawa bagi tahu tadi. Okay, kalau perasan there was a certain scene dekat dalam filem yang sebenarnya yang scene yang dekat dalam kereta lah. Kalau mesti awak perasan ada kereta orang tengah bawa, okey, sebenarnya cermin-cermin dekat dalam kereta tu depan belakang tu semua telah dipakaikan dengan green screen. Tapi dia ada dua cara Dia boleh tampal kertas tu dekat cermin ataupun dekat luar daripada kereta tu semua sebenarnya adalah studio green studio lah. So kereta tu letak dalam tu, kereta tidak berjalan sebenarnya. Kereta tidak berjalan, tapi dekat luar tu semua adalah warna hijau. So kamera ni, instead of kita nak follow kamera macam yang awak plan, kita nanti engkau drive kereta engkau, aku shoot pada luar. Itu sebenarnya satu teknik yang agak bahaya lah. Bukan kata tak boleh buat, tapi satu teknik yang agak bahaya. Kenapa you kena bagi jalan untuk clearance, you nak ada dua kereta dan sebagainya. Tapi once this green screen dah ada, kita boleh memudahkan kerja. Instead of kita nak kena blocking jalan lah dan sebagainya, kita bawa kereta tu seketul kat dalam studio. Dekat dalam studio green screen, kita ada dua pemandu dan kita boleh letak kamera kita kat situ. Okay. So untuk nak nampakkan the realityness of that particular kereta tu berjalan, kita goyangkanlah kereta tu. Awak akan nampaklah kereta tu bergoyang. Kamera tu dia stack je, kita nampak kereta tu bergoyang. Macam tu. So jadi orang assume kereta tu sedang berjalan, tapi reality dia tidak. Sebab belakang tu dah ada green screen, kita boleh key dia dekat mana, kita boleh pull off dia dekat mana. Lepas tu adalah yang extra dalam letak kipas dan sebagainya. Itu dalam dunia perfilman dalam dunia perfilman. Okey. Dalam kita punya motion graphic. Okey, apa dia punya beneficial dalam motion graphic apabila kita nak buat key green screen? Okey. Ingat tak yang saya ada tunjuk dengan awak hari tu, yang masa kita nak buat, saya bagi awak task untuk kena buat you guys punya assignment untuk raya tu kan? Alright, okay, nak kena buat assignment untuk raya tu. Kalau awak perasan, ada sampel tu saya tunjuk yang ada gambar orang. Ada gambar orang, lepas tu ada teks keluar dan sebagainya. Okay, so whenever kita nak buat motion graphic, sebenarnya kalau macam for example you guys nak tengok kan, macam for example, jap saya cari sampel nanti kan saya cakap kan mungkin awak tak faham. Saya tunjuk sampel dulu so at least you guys tahu Sekejap. Okay, I'm not sure this one is okay. Okay. Saya akan share screen dengan you guys. Tab. Pernah tengok iklan ni kan? Iklan Lazada ni. Nah. Okay, alright, okay. Ini saya cerita Sebenarnya yang dekat sini,
yang dekat telefon ni, ini adalah green screen. Dekat dalam, saya rasa dekat kelas awal ni saya tak ajar green screen lagi, tapi kat kelas video post production saya dah ajar diorang macam mana kita nak hilangkan key dekat dalam kita punya ni kan, dalam kita punya screen kan. So ini adalah green screen. Okay, kita tengok dulu Okay, kita ambil shot yang ni. Okay, kalau kita tengok shot yang ni, okay, berkemungkinan kita tak tahu belakang ni adakah diorang set up diorang punya studio ataupun dia menggunakan green screen. Tapi kalau ikut biologic lah, kalau tengok daripada sini, kita boleh assume that sebenarnya belakang ni sebenarnya bukan studio. Sebab berkemungkinan belakang ni akan nampak dia akan banyak cost. You nak kena set up macam ni, nak kena ada lampu dan sebagainya. Berkemungkinan belakang ni sebenarnya adalah green screen sahaja. Alright, okay. So behind the scene ni kita tak tahulah macam mana ni. Okay, nampak tu? Okay. So daripada yang ni, kita tengok daripada yang this one. Okay, nampak yang ni? This one. Okay. So bila dia nampak, dia terus hilang. So kita assume sebenarnya belakang ni adalah green screen. Okay, dalam kita punya motion graphic, okay, apabila kita nak ada orang yang kita nak jadikan a part of kita punya motion graphic, pergerakan dalam tu lah, sebelum kita letakkan tu, kita kena green screen kan dia. Kita kena shoot di atas green screen. Memang nampak bodoh sebenarnya. Kalau kita tengok asal footage je, kita nampak orang tu macam, apa hal kau menari seorang-seorang dekat atas green screen punya tu kan. Tapi realiti dia memang betul macam tu lah. Sebab apa? Dengan adanya green screen, kita boleh adjust kita punya belakang ni, kita nak buat apa-apa pun terpulang. Dan kita tak payah panggil balik that particular actor untuk datang balik untuk redo balik. Tak, semuanya kita boleh balik. Cuma kita kena plan out lah betul-betul orang tu kita nak letak kat mana, macam mana shot dia, macam mana kita nak guna. Right, okay. Memang awal-awal tu nampak macam kosong lah. Okay, satu lagi tadi kalau perasan dekat sini pun ada penggunaan green screen juga. Kita tengok balik Right, okay. Okay, awak perasan dekat belakang ini Nora Danish. Lepas tu belakang Nora Danish ada this bear. Bear ke kucing? Saya tak tahu, kucing Kucing ke bear ni? Bear tu rasanya. Okay, bear. Okay, right, okay. Belakang bear dengan kucing ni tak ada orang tau. Tak ada orang Nampak? Okay. So this, nampak tak orang ni dia keluar dengan troli. So awak secara logik, troli ni besar tau. So macam mana dia boleh menyorok belakang ni? Menggunakan green screen lah. Bila kita menggunakan green screen, kita boleh letak penyusunan kita layer by layer. So Nora Danish adalah layer yang paling atas, yang laki ni layer yang kedua, yang ketiga adalah layer this bear. Lepas tu barulah masuk layer 4, layer 5, layer 6, layer 7. Dia dah susun. So jadi dia setkan bila pengeluaran transition tu, semua orang akan keluar based on pada tu lah. Nampak? Okay. So sama juga macam mana dia boleh tu, dia menggunakan green screen lah untuk dia pakai background yang berbeza. Sedangkan lighting dia adalah sama. Nampak this one kita ada, nampak dia ada backlight. So this one pun ada backlight. So dia pakai green screen. Ini yang kita panggil sebagai saya cakap penggunaan green screen dalam kita punya motion graphic. Macam mana benda ni boleh effects, apa penggunaan dia dan sebagainya. Okay. So kalau tengok penggunaan motion graphic ni dalam kebanyakan iklan lah. Dalam green screen, dalam iklan-iklan macam ni memang banyak. Hari tu tak silap saya, sebelum yang this one, saya tak sure this one is tahun bila punya. Tapi yang ni 2021 yang sebelum ni tak silap saya ada seorang perempuan tu, artis tu yang pakai tudung tu, apa nama dia saya lupa. Yang apa ke nama dia? Yang nyanyi lagu tapi yang Saya ikut saya. Dengar. Halo, dengar?
Hello, Assalamualaikum. Dengar? Okay, sir. Dengar, Dengar, sir. sir. Alright, okay. Ada seorang perempuan tu yang pakai tudung. Saya lupa. Dia pun iklan Lazada juga. Saya lupa nama penyanyi tu. Tapi dia penyanyi lah. Yang dia ada case yang dia nyanyi. Dia bukan ada case. Dia tak ada case. Tapi dia ada nyanyi dekat anugerah muzik-muzik ke benda yang suara dia tiba-tiba ada problem tu. Nabila Razali. Yes, betul, Nabila Razali. Kan kalau tengok dalam iklan dia, Nabila Razali tu pun ada this kind of punya ni. So dia orang menggunakan Nabila Razali, shoot dekat dalam green screen, lepas tu dia apply this kind of punya things lah. Memang dia nampak macam kosong je sebenarnya green screen studio, dia apply. Kalau perasan iklan Lazada ni, dia punya duration dia adalah, kita tengok maksimum berapa tu? 30 saat sahaja. 30 saat sahaja. Dia sumbatkan semua dalam 30 saat. Okey, kenapa dia buat 30 saat? Sebab dalam iklan TV selalunya kita akan ada 30 saat, 1 minit ataupun 1 minit 30 saat. The longer the advertisement is gonna be, the more pricier diorang kena bayar lah. So that's why diorang capkan 30 saat tu. Semua dalam masa 30 saat. So kalau tengok dalam 30 saat ni, banyak benda yang dia kena shoot. Right, okay, kalau tengok tangan nak kena shoot, diorang macam ni nak kena shoot, ni kena shoot, ni kena shoot, ni kena shoot, ni kena shoot. 50% off from Lazada. Lazada Boy, grand year and sale Ni kena shoot. from Lazada. Alright, okay. Kalau perasan nampak dalam masa 30 saat tu diorang kena includekan everything yang diorang nak kena ada supaya penonton Sorry, terputus. Dengar kan? Okay, sir. Dengar lah. Okay, tadi kita kat mana? Saya stop kat mana? Tadi Nabila Razali. Lepas tu hilang. Okay, alright, okay. So, dekat dalam kita punya yang tadi Nabila Razali tu lah. Alright, okay. Kalau perasan dalam iklan Lazada tu, dia punya duration dia adalah 30 saat sahaja. Okay. Duration dia 30 saat saja. Awak punya assignment saya bagi 1 minit 30 saat ataupun 30 saat sahaja. Alright? Okay? Yang di mana dekat dalam kita punya iklan tu, kalau nampak dalam iklan Lazada tu, dia 30 saat, dia include everything dekat dalam tu. Okay? Diorang kena buat shot by shot, diorang kena adjust balik diorang punya info yang nak kena masuk. Ini boleh dikonsiderkan sebagai motion graphic plus dengan video. Okey, kalau kita tengok kebanyakan iklan kita tengok Lazada 50% off from Lazada. Greatest savings with Lazada bonus. La la Lazada. La 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 Lazada. Free shipping from la la Lazada. 50% off from Lazada. Lazada hit, Lazada boy, grand year and sale from Lazada. Okey, nampak tu. Okey. Dalam within 30 minit, 30 minit pula.
Dalam within 30 saat, dia include everything dengan teks, dengan dia punya motion graphic, dengan everything semua, supaya bila orang tengok iklan tu, orang akan tahu what kind of servicing that dia orang provide, apa yang diorang bagi dan sebagainya. Okay, so ini adalah level of motion graphic nowadays yang kita kena pakai. Yang saya ajar pada awak ni adalah semua very basic. You guys kena explore more. Okay, basic tu maksudnya is a basic macam mana kita nak start doing this kind of punya level. This kind of punya level yang di mana, that's why saya bagi tahu tadi, dengan penggunaan green screen, kita shoot green screen, orang kita includekan dekat dalam kita punya motion graphic, dan that's why belakang tu kita boleh tukar. Kita adjust. Kita boleh buat macam-macam color yang kita nak dan sebagainya. Alright, okay. So that's why dalam iklan kita selalunya minimum dia akan setkan 30 saat, 1 minit 30 saat ataupun 1 minit. Alright, okay. So lagi panjang iklan, lagi mahal bayaran dia. That's why dia orang capkan 30 saat sahaja. Kebanyakan iklan semua 30 saat. Alright, okay. So kalau tahulah, macam inilah cara orang buat motion graphic. Okay. Dan selalunya motion graphic ni jaranglah company video akan buat. Selalunya dia akan dikenali sebagai advertising agency. Okay. Dalam advertising agency ni memang ada, diorang memang dah adalah diorang punya, orang kata apa, creative department yang nak kena fikir dan sebagainya, dan diorang akan bagi tahu, okay, kita nak buat macam ni dan sebagainya. Lepas tu dia akan come out dengan storyboard, diorang pagi-pagi artis apa dia nak kena shoot, dia akan pergi outsourcekan dekat green screen, hire production untuk shoot, ambil balik footage, bagi pada diorang, dia start develop buat macam ni. Okay, ini kita panggil level of motion graphic yang ada. Awak tengok dia penggunaan motion graphic. Dalam ni lah yang green screen yang kita nak kena belajar untuk kita apply dalam kita punya motion graphic. Okay, saya tahu dia memang akan menjadi agak juga pada awak untuk apply benda ni, sebab this level adalah level yang agak jauh untuk kita nak pergi. Okay, tapi boleh gunakan sebagai a part of you guys punya references lah, untuk you guys setkan. Okay, this kita punya benchmark. Ini siapa? Kita tengok ni 12 bonus dadakan yang terbesar dari Lazada. Bonus dadakan terbesar Lazada. 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 Gratis ongkir dari Lazada. Sehari yang yuk belanja. 12 dari Lazada. Beli semua, ayo belanja. Okay, kita tengok dekat mana dia punya silap. Alright, okay. Awak perasan tak? Nanti kejap. Kenapa saya kata ini adalah green screen? Okay. Mana iklan tadi? Dah hilang. Okay. Ini adalah iklan Malaysia. Ini adalah iklan Indonesia. Okay. Ini adalah iklan Malaysia. 50% off from Lazada. Great savings with Lazada bonus. Lazada. Lazada. Free shipping. Okey, kita stop kat sini Okey. Nampak laki ni duduk tengah-tengah kan? Laki Malaysia ni duduk tengah-tengah kan, betul? Tak nampak. Sir. Sekejap. Awak tak nampak Sekejap. 12. Saya share yang ni. Share. Okey, nampak? Ni laki Malaysia tadi ni, iklan Malaysia. Okey, laki ni duduk tengah-tengah Alright, depan ni ada orang, belakang tu ada orang. Okey. Now saya akan ambil port yang sama. Yang Indonesia punya Yang terbesar dari Lazada. Bonus dadakan terbesar Lazada. 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 Tak gerak, Sir. Sekejap. Ini saya tak share lagi. Okey. So sekarang tengok Ini Malaysia punya. Yang awak tengok sekarang ni Malaysia punya Sekarang saya tukar kepada Indonesia punya. Perasan tak? Orang belakang tu semua sama. Sekejap Ini saya sekarang ni, ini Indonesia.
Awak tengok lelaki yang sebelah kiri sekali, belah kiri skrin, belakang dia sekali tu ada belah kiri ada perempuan, lepas tu depan perempuan tu ada seorang lelaki, betul? Perasan? Okey, betul Ustaz. Okey, sekarang ni kita tengok ini Indonesia, kita tengok yang Malaysia punya. Lelaki yang sama ke tak? Lelaki yang sama. Okey. Sama Sir. Okey, lagi sekali Ini Indonesia, itu lelaki yang belah kiri tu. Okey, dan yang ini adalah Malaysia. Lelaki belah kiri tu, nampak? Lelaki yang sama kan? Lelaki sama perempuan yang sama. Yes. So jadi awak tahu sebenarnya benda ni dia orang dah shoot layer by layer, dia orang dah shoot siap-siap. So hanya artis Malaysia ni saja dia orang masukkan dalam green screen dan dia orang shoot artis tu kosong sahaja. So dekat situlah yang dia susun layer by layer, dekat sinilah dia masukkan this all motion graphic dan sebagainya. Kalau awak tengok lelaki tu yang sekarang dekat pada skrin awak tu, nampak yang dia pegang free shipping tu, sebenarnya dia tak pegang apa pun free shipping tu. Dia buat tracking yang saya ajar awak hari tu. Ingat tak yang tracking yang apa ni? Yang jet ski tu. Ingat tak tracking jet ski tu? Yang kita lockkan pada satu. Okey. So dia dah ada grafik dia. So dia lock, maybe dia lock pada tangan ataupun tangan dia ni sebenarnya dia dah ada satu marker dia pegang. So dia buat pusing-pusing macam tu. So kita track je pada marker tu dan kita letak grafik. So grafik tu akan pusing kot tangan dia sebenarnya. So benda tu dia dah buat dah benda tu sejak. Dan depan-depan ni macam mana? Macam mana? Macam mana orang ni berada dekat depan kalau kita dah shoot orang ni tu? Dia buat layer by layer. Orang ni di shoot dulu, orang ni di shoot kemudian, lepas tu dalam kita punya After Effects tu kita susun layer by layer. That's why jadi macam ni. Okay. So nampak tak penggunaan green screen kita dalam motion graphic tu sebenarnya banyak utilize. Bukan sekadar hanya untuk kita nak tukar belakang background dan sebagainya, tapi kita boleh buat, kita panggil sebagai orang kata apa, magical, ataupun kita nampak untuk camera tricks lah. Okay, camera tricks supaya orang assume sebenarnya mereka ni shoot sekali. Tak, sebenarnya mereka ni shoot asing-asing. Betul lah tadi si siapa ni ada orang bagi tahu cakap untuk mengurangkan kos. Betul. Whenever kita nak ni, kita boleh mengurangkan kos. Dia shoot sekali saja. So dia ambil, dia panggil artis yang nak jadi duta untuk that particular punya iklan, dia shoot artis tu saja tanpa melibatkan orang-orang lain. A very simple dan dia orang slot-slotkan balik dah terus jadi. Right, okay. Ada setengah-setengah penggunaan green screen ni, apa dia orang buat lah, dia orang suka shoot on the spot. Bukan shoot on the spot, sorry. Dia orang suka edit on the spot. Edit on the spot adalah di mana dia orang dah ada benda ni dah siap-siap. So dia panggil artis tu akan datang. Artis tu akan berada kat dalam green screen. Green screen ni dia shoot dekat kamera terus transfer dekat dalam kita punya PC terus keykan benda tu, tengok ngam ke tak ngam. Memang terus boleh keluar. Sebab sekarang ni kalau tengok teknologi become much more easier. Dalam kita punya tu, sebelum kita masuk green screen tu, dalam kita punya monitor tu kita dah boleh key siap-siap. Kalau awak tengok yang tak silap saya, dia ada satu monitor ni untuk yang kita letak pada kamera. Dalam monitor ni ada function key, dia boleh key. Kita boleh key siap-siap. So bila kita key, kita tahu okey yang mana hilang, yang mana ada, yang mana tak ada. So daripada key tu dia terus transfer masuk ke dalam kita punya After Effects. After Effects kena dapat yang clean punya. So kita tahu basically apa yang dapat, apa yang tak dapat. Dekat tu dia dah boleh susun siap. Lebih senang. Berbanding kalau macam dulu punya style, kita kena habis shoot, lepas habis shoot ambil footage, transfer masuk dalam After Effects ataupun kita punya Premiere, key dulu, tengok jadi tak jadi, pergi panggil balik artis tu, shoot balik, transfer balik. So dia lambat punya proses. Now the process is one to one, satu dengan satu. So apa kita nampak kat sana, dekat sini kita dah boleh nampak clear cut dah. Macam itulah benda yang sama kalau kita tengok bila dia orang buat dalam cerita Transformers. Transformers kan basically robot tu tak ada. Kita tak nampak robot tu kan. Okay. So apa yang Michael Bay buat adalah Michael Bay pergi hire studio untuk buat Transformers tu dulu. Dia bagi storyboard semua dan sebagainya. Kita nak macam ni. Once the Transformers sudah siap semua, barulah dia akan panggil this VFX artist untuk datang on scene punya location. Dan masa tu Michael Bay akan shoot lah, tengok dekat mana yang kita nak letak scene, mana yang ada Transformers.
So dia bagi tahu, okey, masukkan dalam ni, dia akan tengok kat skrin. So orang yang dekat bawah ni, apabila dia tengok kat Transformers tu, adakah mata dia betul-betul pada Transformers? Sebenarnya kalau reality bila kita shoot Transformers tu tak ada, tapi dalam skrin Michael Bay, Transformers tu ada dekat situ. Itulah cara untuk memudahkan lebih. Sebab awak bayang bila kita shoot benda-benda yang besar, macam for example, bila awak tengok filem-filem, macam filem-filem yang besar lah, macam for example jambatan runtuh, bangunan roboh dan sebagainya, yang banyak menggunakan dia After Effects, green screen dan sebagainya. Benda ni sebenarnya dia banyak makan proses yang di mana kita nampak benda tu bagus, cantik, tapi because of salah setup, dia akan menjadi satu benda yang agak orang kata apa, agak merugikan lah, sebab kena buat proses tu beberapa kali dan sebagainya. Alright, okay. Ada satu drama ni saya tengok lah sebelum keluar apa nama drama Korea yang famous gila tu, yang dekat Netflix tu, yang dia main game tu. Squid Game ke? Squid Game. Okay. Sebelum Squid Game keluar, sebelum Squid Game ni jadi famous, saya tak tahu kenapa tiba-tiba Squid Game ni jadi famous gila kau. Saya tak tahu kenapa. Okay. Sebelum Squid Game ni famous, dia ada satu cerita drama yang keluar, nama dia Alice in Borderland. Saya tak sure you guys ada tengok ke tak tengok. Alice in the Borderland. Alice in the Borderland ni pun keluaran Netflix juga. Okay, Netflix yang keluarkan. Tapi Alice in the Borderland ni adalah cerita Japan. Okay, saya lebih prefer tengok cerita Jepun berbandingkan cerita negara-negara tak tahu, maybe lah sebab saya dah lama tengok cerita Jepun. So bila saya tengok iklan Alice in the Borderland tu, memang saya cakap, cerita ni mesti best. Sebab apa? Cerita Alice in the Borderland tu sebenarnya dia ada satu relation cerita dengan drama yang saya tengok, Japan punya drama. Nama Japan punya drama tu adalah, sekejap nama dia game juga. Saya jap. Apa ke nama dia? Nama yang Japan punya drama tu Liar Game. Liar, Liar Game. Okay. So dalam tu cerita dia sama gak? Dia bagi you kena, dia ada 2-3 games yang you guys nak kena settle down. Okay. So dia ada banyak contested. So contested ni semua adalah selected punya orang. Okay. And then bagusnya Liar Game tu, setiap satu orang diberi 1 juta yen lah, 1 juta yen untuk sebagai dia punya permulaan permainan. Dan setiap kali nak main game tu, dia orang kena taruh duit lah. So jadi siapa yang kalah game tu, dia kira berhutang dengan organizer dan dia kena bayar hutang pada organizer. Kiranya memang tak ada, dalam cerita Liar Game tu tak adalah bunuh-bunuh. Tak ada bunuh. Tapi bagusnya dalam Liar Game tu, dia banyak menguji awak punya psikologi, macam mana nak menang games tu. Right, okay. So bila saya dah biasa layan Liar Games tu, bila saya tengok dekat Netflix ada keluar Alice in the Borderland, awak bayangkan awak tahu kan dekat Jepun tu ada satu cross junction yang besar tu, kita panggil sebagai Harajuku cross junction tu, Harajuku betul lah, Harajuku cross junction tu. Yang awak tengok yang ramai, bila traffic light hijau je semua orang seberang ramai-ramai ni kan. Tahu kan? Tahu sir. Okey. Awak bayang dalam filem tu dia boleh buat yang Harajuku tu tak ada orang. Kosong. Tak ada orang seberang, tak ada kereta jalan, tak ada apa benda. Dan ada 3 orang pelakon je kat dalam tu. Dekat Harajuku tu dia buat. So jadi benda saya kata, macam mana dia orang boleh buat Harajuku ni yang memang orang kata the busiest street dekat Japan, yang memang tak ada, bukan apa, macam tak ada kereta lah. Dia orang boleh padamkan semua lampu kat situ, dia orang boleh berhentikan semua kereta, dia boleh hilangkan semua orang. Macam mana dia orang boleh buat? Lepas tu barulah saya pergi cari, barulah saya dapat tahu cerita. Rupanya apa dia orang buat adalah dekat site yang ada dekat dengan town tu juga,
adalah dia orang buat satu replicate. Dia orang replicate balik bandar yang sama dekat Harajuku tu. Dia orang pakai kain, ingat kita orang ingat pakai kain green screen. Ada dia orang pakai green screen. Dia orang green screen kan sikit-sikit kain-kain tu, dan dia orang jadikan itu adalah kawasan untuk dia orang syuting. Memang sebiji macam Harajuku, memang tak ada orang. Dia orang buat. Itulah penggunaan green screen. Banyak kalau tengok dalam penghasilan filem yang macam you guys macam fikir macam mana dia orang boleh robohkan rumah ni, macam mana dia orang boleh jatuhkan ni, macam mana. Itu semua adalah dia orang punya, orang kata, penggunaan green screen yang membuatkan kita ni tertanya-tanya macam mana. Alright, okay, tak apa. Kita stop for now dulu. Untuk tu kita go for a break. Lepas ni nanti kita sambung balik, kita tengok sampel-sampel yang ada tentang kita punya penggunaan green screen dalam kita punya motion graphic, dan sedikit tentang filem kita. Boleh? Alright. Boleh sir. Okey, boleh. Alright. Okay, sir.
Okay, boleh kita continue? Boleh sir. Right. Boleh sir. Okay, tadi kita tengok pasal green screen yang untuk kita punya ni. Alright, okay. So dia sebenarnya banyak juga iklan lah yang menggunakan green screen dalam kita punya motion graphic sebenarnya. Alright, okay. So tadi ada orang bagi tahulah, okay, untuk kita menjimatkan kos adalah di mana instead of kita pergi shoot jauh-jauh, kita hanya panggil orang tu dan kita boleh orang kata apa, replace lah background. Okay, so instead of kita pergi shoot jauh, kita boleh replace dia punya background dan kita boleh menjadikan dia lebih much more cheaper lah. Tadi Saifuddin ada cakap juga yang di mana kita boleh go to outer space. Right, okay. So one of the example lah, maksudnya benda-benda yang beyond of kita punya imagination dan kita boleh orang kata apa, kita memang boleh apply lah towards to kita punya benda yang kita orang kata apa, beyond of kita punya imagination lah. Macam for example, awak tengok cerita-cerita seperti, ini saya fokuskan pada filem dulu okay. Cerita-cerita seperti fantasi, okay. Kita ada cerita Marvel, kalau awak tengok cerita Marvel, Iron Man, kalau awak tengok cerita Thor, kalau tengok dalam cerita even though Avengers sendiri pun kebanyakannya banyak di-apply menggunakan green screen. Ada juga cerita-cerita yang macam for example cerita-cerita yang nak kata fantasi tak fantasi, tapi dia more kepada macam nature disaster. Macam for example tengok cerita, ada satu cerita nature disaster, saya lupa apa nama cerita tu dia cerita pasal bumi ni makin lama makin apa tu orang kata apa, pecah ke meletup ke, kat situ dia banyak pakai green screen lah, okay. So kita tengok dia use green screen in film. Kita tengok alright, okay. So there was a few kita tengok ni I'm not sure this one, okay. I'm a top freelancer. Instead of working at one Fortune 500 company. Okay, ini adalah okay, kita tengok yang apa diorang boleh guna dalam kita punya green screen tu lah. Nampak tak yang ni? Yang ada tanda-tanda warna pink tu. Perasan tak? Nampak sir. Okey, itu adalah marker. Ingat tak marker yang saya ada ajar dekat dalam kita punya kelas hari tu, yang dekat dalam green screen kita kan ada marker kan? Lupa. Itu dalam kelas video post production. Sorry. Itu dalam kelas video post production. Okay. Dalam kelas video post production, dalam kita punya green screen ni dia ada marker tau. Okay, apa function marker ni? Kita boleh pakai a normal punya green screen. Okay. Bila kita pakai a normal punya green screen, kita akan dapat background kita flat. Background kita tak akan boleh bergerak. Tapi bila kita ada marker ni function dia untuk kita lock kita punya background. Kalau kamera kita bergerak, kita punya background tak akan bergerak. Kita punya background akan stay je dekat situ. So jadi kita boleh buat macam for example kamera punya movement lah. So without moving the background tu. So kita boleh tukar macam-macam. Okay, kita tengok apa dia punya ni. Saya akan dalam nampak tu. Okay, apa yang Will Smith pakai ni? Okay, Will Smith pakai ni, ini adalah dia punya body tracker ataupun kita panggil sebagai, jap saya lupa
dia ada satu nama dia. Ni nama dia motion capture. Sorry, nama dia motion capture. Motion capture ni adalah di mana apabila kita memerlukan seseorang untuk di green screen kan. Maksudnya selalunya kita green screen wall saja kan, ataupun kita blue screen kan wall saja, tapi sebenarnya kita boleh green screen kan orang. Okey. So maksudnya yang kat sini motion capture ni adalah di mana apabila kita nak capture dia punya pergerakan dan kita nak tukarkan orang tu ke dalam bentuk yang lain. Katalah macam for example dalam cerita Aladdin ni yang Will Smith ni dia menjadi jin. Okay, so jin tu dia orang dah create menggunakan software 3D. So sekarang ni apa yang nak kena buat, kalau awak perasan dalam 3D awak kan awak ada belajar rigging kan? Ada sir. Okay. So dalam rigging tu kita nak kena gerakkan kita punya animation tu, kita kena gerakkan by bone dengan bone dan juga joint dengan joint. So jadi untuk kita menggerakkan bone dengan joint tu kadang-kadang kita ada tersalah step. Maksudnya for example bila kita menggerakkan tangan, macam ni, so ada beberapa joint yang sebenarnya bergerakkan dan sebagainya. So proses tu akan mengambil masa yang lama. So apa yang diorang buat adalah diorang pasangkan motion capture pada badan actor tu. Okay, this point dekat kiri dengan keseluruhan area tu sebenarnya ada kamera. Ada 6 ke 7 kamera yang diorang dah pasang. Okay, so dia akan track motion tu secara 360 lah, 360 darjah. Dan dia akan ambil data motion tu, dia akan apply pada karakter yang ada. So macam for example pergerakan robot dalam Transformers, yang ni kita punya Jin, dalam cerita Avengers kita ada Hulk. Lepas tu tak silap saya dinosaur pun ada. Ninja Turtle kejap lagi saya akan tunjuk awak Ninja Turtle. Lepas tu Golem. Tahu kan Golem kan? Dalam cerita The Lord of the Ring kan ada Golem. So Golem tu pun diorang pakaikan baju untuk motion capture. So diorang akan kira boleh bergerak lah, bergerak. Lepas tu kita dah track data tu kita ambil, kita apply balik pada karakter yang kita dah buat dalam kita punya 3D punya tu. So kita tak payah nak rigging sangat sebab data-data tu semua dah ada. So bila kita tekan play, dia terus akan ikut pergerakan kita dan sebagainya. Alright, okay. This kita panggil orang kata apa, teknologi yang memang dah ada lah, much more easier untuk kita nak apply. Nampak ni? Ini yang saya bagi tahu tadi tu lah. Scene yang di mana dia sebenarnya motor tu tak berjalan pun. Nampak motor tu tak berjalan pun. Motor tu di atas kat sini. So dekat depan ni ada orang yang akan menggerakkan motor tu. Okey, nampak ni? Bawah tu ada menggerakkan motor tu. Depan ni akan ada blower. Blower ni angin dah, kita dah buat effects lah. Effects yang menunjukkan memang ada angin. Okey. So di shoot dalam studio green screen. Lepas tu kamera ni senang nak bergerak. Tapi yang saya tengok kebanyakan student saya dia buat adalah dia orang pergi ambil motor, lepas tu ada seorang lagi naik kereta, seorang lagi pergi follow. Okey. Sebenarnya dia tak salah lah, boleh sebenarnya. Tapi dia agak bahaya kalau kita buat atas jalan raya open lah, open punya road, dia akan menjadi salah satu orang kata apa, bahayalah untuk kru dan juga pelakon tu sendiri. Okey. So saya tahu sebenarnya cost untuk kita nak dapatkan studio green screen ni bukan murah, mahal sebenarnya. Okay, so since that student saya ni you guys cuba nak try to get a cheapest punya solution. So you guys intense untuk buat that kind of punya scene tu lah, boleh. Cuma saya menasihatkan lah, kalau ada mana-mana yang nak plan, nak buat macam saya nak buat scene ni, boleh, tak ada masalah. Cuma jaga keselamatan dan kalau boleh cuba cari jalan raya yang memang jarang ada kereta lalu lah. Ada kebanyakan jalan raya yang memang jarang ada kereta lalu, ataupun jalan-jalan yang kawasan-kawasan perumahan baru, perumahan dalam construction dan sebagainya. Kat situ boleh gunakan untuk shoot lah. Cuma kalau boleh jaga-jagalah, adalah 2-3 orang kru untuk jaga lokasi dan sebagainya supaya tak ada kereta ataupun motor lain yang ada berada dekat situ lah. Tapi these are the best way lah. Kenapa? Bila kita buat macam ni, kita akan ada banyak option. Kita nak tukar dia punya background dia jadi macam mana. Okay?
Macam ni cara dia sebenarnya diorang buat. Okey. Mesti kita terfikir macam mana kamera ni boleh bergerak depan belakang macam ni. Okey, ada dalam kita punya green screen punya effects yang di mana memang kereta tu bergerak betul. Kamera tu follow dan sebagainya. Okey. Itu berkemungkinan dia orang punya cost dia dan dia orang punya bajet tinggilah. Okey. So menggunakan green screen ni adalah one of the cheapest way lah untuk memudahkan kerja dan untuk orang kata jimatkan kos lah. So motor tak payah jalan, dia hanya pasang lampu, ada orang gerak-gerakkan dan sebagainya. Okey, kalau perasan awak nampak tak this orang ni, orang yang memakai suit berwarna hijau ni. Okey, kenapa orang ni kena pakai suit warna hijau? Siapa tahu? Senang nak edit. Senang nak edit. Alright, okay, betul. Satu, senang nak edit. Yang kedua, kalau katalah for example, bila kamera tu bergerak, kamera tu ternampak ada orang ni termasuk dalam green screen tu pun tak apa, kita masih lagi boleh key out. Kita boleh hilangkan orang tu. Instead of kalau macam orang tu pakai baju biasa dan berkemungkinan ada termasuk dalam shot, itu akan menjadi kesukaran kepada production lah untuk kita nak buat balik ataupun kita nak key balik kita punya tu. Nanti dalam kelas Jumaat nanti saya akan ajar awak macam mana kita boleh key benda tu lah. Alright, okay. Okay, so macam mana dia orang buat ni? Okay ni. Sekejap saya pause sekejap. Nampak dia buat Okey, nampak? Yang tadi tu dia orang dah ubah, dia orang terus jadi dekat dalam atas jalan raya. Okey, so apa yang dia orang buat adalah dia orang shoot green screen dulu. So dalam masa yang sama lepas dapat shoot green screen tu, apa dia orang buat? Ada seorang ni dia akan pergi shoot video ni dekat jalan raya. Okey, dia ambil shot jalan raya. Okey, dia ada dua. Dia sebenarnya dalam proses penghasilan penggunaan green screen dia ada banyak sangat proses. Okey. Dan kita boleh gunakan what kind of concept kita nak pakai. Ada setengah orang, dia orang lebih prefer adalah yang belakang ni semua ni sebenarnya adalah 3D. Okey, 3D yang dia orang dah create dalam 3D punya world, lepas tu dia orang tampal balik dalam ni. Okey. So apa benefit menggunakan 3D adalah 3D ni kita boleh adjust, kita nak macam mana kita punya bangunan, kita nak macam mana kita punya shot without spending too much kita punya processing time dekat luar untuk kita block jalan dan sebagainya. Macam nampak jalan sekarang kosong, maybe berkemungkinan ini adalah jambatan dekat New York. So kalau jambatan kat New York, kalau dia orang nak block jalan semata-mata untuk buat shooting, so dia akan makan cost lah. So apa yang dia orang buat, maybe dia orang pergi ambil video tu, lepas tu dia orang transfer ke dalam 3D. So dia hilangkan semua kereta, dia orang 3D kan just bangunan tu sahaja, ataupun jambatan tu sahaja, dan dia orang apply dalam ni. Okay, so ada setengah production dia akan pergi shoot benda tu dan dia orang apply balik. So dia ada banyak proses atau banyak cara untuk kita buat. Tengok which one yang mana kita rasa kita nak pakai. Okay, tengok yang mana memudah cara lah sebenarnya. Ini scene dekat dalam laut lah. Ni for sure kita tahu ini adalah, ini bukan. Bila saya cek tengok okey, ada perubahan lah. Ini okey, iklan mula-mula saya tekan 160, dia turun 140, 1. Okay, scene dalam laut dan sebagainya, dia orang menggunakan this kind of punya green screen dan juga blue screen untuk senang untuk dia orang key balik benda tu lah. Tahu tak ni cerita apa? Siapa tu? Life of Pi. Life of Pi. Yes, betul. Life of Pi. Okay. Untuk pengetahuan awak, filem ni yang scene ni di shoot dekat, tak silap saya, dekat China, dekat dalam satu kolam besar. Dia bukan tengah-tengah laut tau, dia dalam kolam besar, dalam kolam besar pula. Okey.
Dia shoot dekat China, dekat dalam studio. Studio tu memang diorang boleh tadah air macam kolam renang. So dia shoot kat dalam tu. Dan filem ni lah, Life of Pi ni, dia menjadi, tak silap saya minta maaf, saya lupa tahun bila, tapi tak silap saya dia dalam range time dia dalam 2017 ke 2018 lah. Okey, dia punya timing dia, yang di mana ada 3 negara yang buat filem ni. Satu negara tu daripada US, betul. Satu lagi Malaysia, dan ada satu lagi tak silap saya Filipin ke, antara Filipin dengan Thailand. Okey, ada 3 negara terlibat lah. Okey, so dan filem ni menjadi the best film. The best film dalam in terms of penggunaan VFX, motion graphic, dan juga dia ada menang 3 ke 4 award. Okey, dan dia filem ni kita boleh banggalah memang orang Malaysia yang buat filem ni. Yang harimau yang awak tengok ni, harimau tu ni kolam dia saya cakap tadi tu. Okey, dia orang blue screen kan semua, dia orang buat dalam ni lah. Okey, so harimau tu adalah yang animate. Harimau tu ada 2 tau. Satu harimau betul, satu harimau yang dia orang VFX kan. Dan harimau yang orang VFX tu dibuat oleh orang Malaysia. Dan saya pergi conference yang berjumpa dengan orang yang buat harimau tu. Dia ceritalah pengalaman dia macam mana dia orang bekerja. Kalau siapa yang duduk Johor, antara awak-awak ni, kau ada kawan-kawan di Johor, dekat Johor kita ada satu studio. Nama studio tu Pinewood Studio. Pinewood tu sebenarnya dekat luar negara memang ada. So Pinewood Studio ni lah yang buat filem ni, The Life of Pi ni. So jadi dia banyak dapat anugerah lah. One of the best anugerah adalah the best VFX. Okey, sebab apa? Diorang boleh buat harimau tu seakan-akan harimau betul. Memang nampak macam harimau betul. Dan sedangkan pada masa yang sama, penganugerahan yang diberikan tu, ada satu lagi cerita yang diorang calonkan dalam tu, iaitu The Chronicle of Narnia. Pernah dengar kan cerita The Chronicle of Narnia? Tahu tak cerita The Chronicle of Narnia yang ada singa tu, yang nama dia Aslan? Tahu Sir. Okey. Aslan. So Aslan pun ada dalam pencalonan, Life of Pi ni pun ada dalam pencalonan, tapi The Life of Pi menang VFX. So bila kita orang tanya balik kenapa Life of Pi ni boleh menang VFX, sebab dia bagi tahu, dia kata dua-dua tu memang cantik. Harimau tu cantik, yang Aslan tu pun cantik. Aslan tu kalau nak tengok macam mana detail dia ada satu scene tu yang di mana Aslan tu dia menyeberangi sungai dan dia basah. Masa dia basah tu dikibas dia punya bulu dia, awak akan nampak bulu dia exactly macam singa betul. Memang awak nampak detail lah bulu-bulu dia punya air-air pada bulu tu lah. Okay. The problem is kenapa Aslan tak boleh menang? Sebab dalam dunia yang sebenarnya singa tidak boleh bercakap. Itu je kantoi kat situ. Okay. So, bila singa tu bercakap, dia terus kira macam dah tak logik lah. Sedangkan dalam cerita The Life of Pi, harimau tu tak bercakap. Harimau tu hanya ada bersama dengan manusia tu sahaja. Bagi saya lah, antara Aslan dan juga harimau yang ada dalam cerita Life of Pi, saya lebih prefer Aslan. Sebab Aslan tu memang nampak real. Tapi because of that cerita tu menunjukkan yang Aslan ni boleh bercakap, itu dia dah kira break kita punya, orang kata apa, the logicness of reality lah. Dalam dunia ni memang tak akan ada singa yang boleh bercakap. Itu yang diorang tak boleh bagi anugerah tu kepada The Chronicle of Narnia. That's why diorang bagi anugerah the best VFX tu pada The Life of Pi. You guys boleh tengok lah, one of the good story lah. Tak ada pun harimau sebenarnya. Nampak? Ni Guardian of the Galaxy.
Ni Harry Potter. Nampak diorang shoot dekat dalam green screen saja. Ini yang scene yang di mana diorang dekat airport tu. Okey, saya lupa Avengers yang mana, tapi ni Avengers yang this orang kata apa, diorang ada separate team tu. Iron Man another team, yang Captain America is another team. Okey. So kebanyakannya diorang shoot dekat dalam kita punya apa tu, green screen punya studio lah. Alright, okey. Dalam penggunaan kita punya green screen ni macam saya beritahu tadi lah. Okey, selain daripada kita menggunakan untuk kita menukarkan background dan sebagainya, kita juga boleh buat duplication. Alright, okey. So kita tengok green screen duplicate. Tapi saya tak sure berapa ramai yang apa ni, yang apply benda ni. Tak semua orang ada untuk buat duplication lah. Alright, okay. So kita tengok, saya nak cari sampel betul yang dia sebenarnya kalau kita tak pakai green screen nak buat duplication pun boleh, tapi dia nampak macam tak real lah, sebab dia akan jadi half-half, screen tu akan jadi half-half. Tapi kalau kita buat menggunakan green screen, kita akan ada layer, kita boleh letak depan, kita boleh letak belakang. You guys boleh try These are something orang kata a good punya effects lah, yang memang orang akan, macam mana kau boleh buat double lah, orang akan tanya macam tu, macam mana kau boleh buat double, macam mana kau boleh ada double. Sebab tak banyak filem yang apply kita panggil double VFX. Kita tengok ini adalah Bollywood punya ni. Sebab tak silap saya, tak ramai filem yang ada banyak buat VFX yang double ni lah. You guys boleh tengok dekat ni lah. Kalau macam yang macam ni, okey, yang macam mana tadi? Okey, yang macam ni flat camera lah. Alright, okey. Dan ada satu lagi ni saya tak ajar lagi lah. Okey. Tapi siapa yang masuk dalam kelas video post production saya, ada satu chapter tu yang saya akan ajar dia orang macam mana nak menghasilkan, kita panggil apa ni, rotoscoping. Okey, rotoscoping tu adalah kita tak payah menggunakan green screen, kita boleh buat duplication, kita boleh buat duplicate, dan kita boleh apply multiple people, orang yang sama kita boleh buat multiple menggunakan ni. Okey, kita tengok yang ni. Ini adalah sampel. Diorang kita tengok ini selalu orang gunalah kalau macam tengok dalam filem, apabila kita nak ramai punya crowd. Welcome to Chin Fat. Bila kita nak ramai punya crowd, okay, tapi kita tak ada various number of people je. Shadow for group 1. Okay. Saya forward jap. Ini. Hey video creators, no matter which video you're creating, Envato Elements has everything you need. Okay. Hey video creators, with Envato Elements you can create better videos. How? With unlimited
and put that on top. Okey, Now nampak when ni it moves up, So dia ada banyak so layer let's turn this off just Kita to show you nampak what it's dia doing. sebenarnya orang yang grouping Now ni that satu tree's je. in front of the people, and say I Right. needed to get that mask up a little bit higher. So we're going to fix that right now. Let's go to the beginning frame. Look at the beginning frame, it's covering. Dia buat Let's go to my adjustment middle lah. frame. Sebenarnya orang dia semua adalah sama. Orang dia kecil My je. middle frame is, Alright, is no longer covering, so I'm going to bring that up a little bit more and animate that portion of my mask. Go up a little bit more. And now let's go to the end frame and look at that. And there we go. So nampak ni. There could be some other things I could do to kind of fix this up a little bit, but that's kind of the gist of it there, to replicate a crowd and make it look like there's a ton of people in there. So I've got these two final clips here. I'm showing kind of two different examples of it with two different versions here. So Okay, kalau perasan cikgu tengok you ni. Nampak tak mamak yang ni, yang pakai topi warna merah ni? Nampak kan? Nampak tak? Nampak, sir. Okey. Kita tengok ini satu. Awak tengok kat belah kanan ni. Belah kanan ni awak akan nampak satu. Okey. Lepas tu awak akan tengok dekat sebelah sini pun awak akan nampak, tengok dia ada banyak topi merah. Nampak obvious okey. Sebenarnya orang dia semua satu je, seketul je. Tapi because of kita ada tanpa menggunakan green screen, kita boleh buat macam ni juga. Tapi dia agak renyah lah sebenarnya apabila kita tak menggunakan green screen apabila kita buat. Tapi inilah cara sebenarnya untuk kita apply green screen dalam kita punya there we go. Kind of a rough video finish of untuk that. And there's a couple menghasilkan little issues you can see. multiple punya orang. Like first of all, don't get costumes that are green, because that key is really tough to pull on that guy there. But anyway, that's kind of a basic idea. Sebenarnya kita tak panggil nama orang pun. Kita ambil dalam 5-6 orang je. Nak buatkan macam crowd ramai-ramai, lepas tu kita duplicate, pump. Kita tampal layer, terus jadi macam ni. Sebenarnya tak payah panggil sampai 100 orang pun, kita boleh duplicate lah benda macam tu. Okey. So sama juga macam awak tengok tadi yang saya tunjuk dalam iklan Lazada tadi. Iklan Lazada tadi sama juga. Diorang dah ada orang yang diorang shoot, okey. Diorang dah ada orang yang diorang shoot. Okey, once dia dah ada orang yang diorang shoot, diorang hanya perlukan orang kata apa? Main actor ataupun dia punya duta utama diorang untuk diorang apply dan diorang masukkan balik dalam file, working file tu, dan diorang terus start boleh menggunakan tu. Okey? Right. Okey. So selain tu juga dalam kita punya green screen, ingat green screen bukan sekadar untuk menukar background orang sahaja. Okey. Tengok apa subjek kita. You guys nak tukar background kereta boleh, you guys nak tukar background rumah boleh, you guys nak tukar background belakang ni jadi lain ke. Kalau you guys tengok dalam video klip Siti Nurhaliza dengan Faizal Tahir, tak silap saya, Siti Nurhaliza fit Faizal Faizal Tahir. Sekejap saya okay, this one. Ini adalah video klip di Gahayu okey. Dalam penghasilan video klip ni diorang shoot dekat KTM lama, Cinta. dekat KL, okey. Cinta itu So adalah dekat sini diorang rasa memang yang banyak mesti menggunakan ada pada VFX. setiap diri manusia. Diorang apply supaya dia ni jadi lain. Nampak belakang ni? Okey. Kalau perasan nampak belakang ni? Belakang ni adalah kawasan bukit. Tapi sebenarnya kalau tengok dekat on location, belakang KTM tu adalah bukit, depan KTM tu adalah bangunan. So apa diorang buat? Diorang banyak menggunakan VFX lah untuk diorang apply Yang turun dari langit. dalam video klip ni. Tak semestinya memiliki. Cinta mengajak kita saling menghargai. Cinta yang sejati. Cinta yang takkan mati. Dirgahayu Cinta. cinta.
Okey, ini adalah dia orang tukar. Okey. So dalam kita punya ni sebenarnya banyak benda yang kita boleh buat. Green screen ni memang banyak bagi a good effects lah. Satu lagi adalah video clip ni Anwar Zain. This one. Saya rasa you guys memang quite familiar dengan this kind of punya video clip. Yang this one. Kita tengok dulu video klip ni. RM200 untung. Alhamdulillah. So kat sini saya tunjuk. RM200. Saya dah close dah position long. Ini kalau tengok kan dia banyak apply After Effects lah dalam penghasilan video klip ni lah. Ini video klip lama ni. Ini sangat-sangat lama. Kalau perasan nampak ada kerusi terbang, kerusi macam tu. Okay. Aku selalu memikirkanmu dalam sedar dibuai angan dalam tidur dan hayalan aku selalu memikirkanmu. Ternyata ku perlukan cinta dari dirimu sayang, barulah terasa ku bernyawa. Belakang tu dia dalam cerita Merong Mahawasa pun dia tukar juga.
Okay, yang saya tunjuk example tu adalah sebenarnya dia akan memberi kita an option lah. Okay, dia akan memberi kita an option. Sebenarnya there was much more yang kita boleh buat dengan menggunakan green screen dan juga After Effects serta motion graphic yang kita akan belajar. Okay, so banyak benda. So that's why bila kita belajar benda ni, kita kena open kita punya mindset. Bukan sekadar untuk kita nak menukar background semata-mata, tapi kita boleh apply banyak sangat benda. That's why bila macam for example cuba amalkan diri awak bila tengok satu filem, tengok satu drama tu, okey, ataupun movie ke dan sebagainya, juga cuba tengok dan cuba kaji. Oh, macam mana dia boleh menghasilkan that kind of punya effects, macam mana dia orang boleh buat macam dekat situ. You guys punya imaginasi you guys akan berkembang dan you guys akan boleh develop lebih lagi daripada tu. Maybe sekarang ni saya ajar awak sekadar yang ni saja, tapi nanti bila you guys boleh fikir lebih dan you guys rasa you guys akan boleh buat lebih daripada apa yang saya ajar pada you guys. Maybe beyond of you guys punya imagination. You guys boleh buat macam ni, boleh buat macam ni, boleh buat macam ni. Macam-macam benda, banyak sebab dalam penghasilan green screen ni, that's why masih lagi, walaupun kita dah ada kamera, macam for example awak tengok kamera saya sekarang ni, memang saya tak pakai green screen pun. Belakang saya ni memang betul-betul wall putih, because of kita ada penggunaan software yang memang dah boleh hilangkan benda tu. Okay, so because of this kind of punya teknologi tu yang akan develop nanti you guys ada newcomers. Saya ni dah the middle age dah. Okay, you guys akan develop benda ni. That's why kalau boleh you guys cuba tengok, kaji dan tengok apa benda you guys boleh expand lagi, besarkan lagi, tengok apa you guys boleh buat. Maybe for example nanti habis study ke, for example you guys buat cerita orang kata apa yang besar-besar, gempak, cerita pasal history pasal nabi-nabi. Okey, yang dulu saya tak silap saya sebelum ni pernah ada orang buat cerita history filem berkaitan dengan bahtera Nabi Nuh, betul? Tak silap saya lah. Ada orang putih ada buat cerita pasal bahtera Nabi Nuh. Okey, lepas tu ada orang juga dah buat cerita pasal nabi apa ke. Cuma ada, kalau tengok dalam story nabi-nabi kita ni, memang banyak cerita yang memang tak pernah ada orang buat lagi. Okey, maybe you guys boleh bayangkan imagination you guys boleh buat cerita berkaitan dengan apa, for example orang kata apa, the greatest of kita punya nabi-nabi. Kita ada Nabi Musa yang boleh membelah laut, kita ada Nabi Nuh yang masuk dalam perut ikan paus. Maybe you guys boleh aja that kind of imagination, you guys boleh buat you guys punya own film. Tapi tak apa pergi shoot luar pun, you guys shoot semua buat kat Malaysia je. Tapi macam mana tu, itu you guys punya imagination you guys. Kita nak apply benda tu. Alright, okay? Alright, okay. Sekadar tu sahaja tentang penggunaan green screen kita dalam discussion untuk green screen kita. On Friday nanti kita akan try to tengok apa yang kita boleh buat dalam kita punya green screen tu, dan saya akan provide you footage. So on Friday nanti kita akan tengok apa yang kita boleh further up more tentang kita punya green screen. So far okay, ada soalan tentang kita punya green screen? So far so good sir. Okay, boleh Yang lain semua okay, ada masalah tak? Okay, sir. Okay, right. Okay, sir. Alright. Okay, sebelum kita berhenti, saya just nak double check dekat dalam kita punya ni ada, kita ada 18 orang student. Okay, tapi based on pada saya punya yang saya check lah. Okay, yang submission untuk tu ada, tak silap saya, there was a few people yang masih lagi belum submit. Okay, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 orang tak submit. Azim hari tu submit by email Azim kamera tracking ke macam mana? Saya tak pasti sebab saya rasa saya mungkin dah macam confused dengan kelas BPP. Okay, so mungkin ada assignment yang macam tercampur. Tak apa, nanti saya tengok balik. Okay, dalam minggu ni saya complete semua. Alright, okay. Kalau ikutkan sini, yang hari tu yang kita punya video motion tracking tu, yang ada teks tu, yang masih lagi belum hantar, Anissa, kita ada Azim tadi. Okay, lepas tu Azmil, Effie, Saidatul Syuhada, Shazira dan juga Siti Khadijah. Right, okay. Make sure submit lah. Alright, okay. Boleh? Okay sir. Okay, boleh sir. Alright. Okay, tak ada masalah. Alright, okay. Itu saja untuk kelas kita ni. Kita jumpa back on Friday. Alright, okay. Boleh sambung awak punya raya. Alright, okay. Sure. Yeah.
Yang final tu hantar bila? Final? Ada final ke? Final apa? Yang buat promotion tu. Itu sepatutnya minggu ni. Dia 2 minggu kan? 2 minggu kan saya bagi? Sekejap Sekejap. Kita tengok. Saya tengok balik. Assignment 30%. Sekejap saya ni jap. Tab. Okay. Assignment 30%. Dia dah nampak yang ketiga tu, submission should be complete 2 weeks after this date. So saya bagi you 18 hari bulan April. So 18 hari bulan April. So kita tengok kalender 18 April 18 1 2. Maksudnya minggu raya lah. Minggu raya adalah minggu terakhir, maksudnya minggu ni dah settle semua. Sepatutnya lah. Kalau 2 minggu tu lah. So jadi siapa rasa yang belum submit tu tolonglah submit. Alright, okay? Sebab nanti saya nak drop down assignment lain pula ni. Saya tak nak you guys bertindir. Alright, okay? Boleh? Boleh sir. Boleh. Alright. So kalau tak ada apa, saya rasa itu saja, kita sudahi kita punya kelas dengan surah Al-As. Thank you guys. Assalamualaikum. Thank you sir. Terima kasih. Thank you, sir. Thank you.